Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Okey, jadi video hari ini adalah untuk perkongsian kepada semua ibu bapa dan pelajar-pelajar sekolah berkenaan dengan panduan mengenai digital learning bagi pelajar, bagi student dan juga ibu bapa dengan menggunakan peranti komputer. Okey. Jadi yang guna peranti handphone boleh tonton dekat video ni, tapi kita akan buat video khas lah untuk penggunaan handphone. Okey. Jadi semua maklum, kita sekarang ni berada di norma baru, pembelajaran sekolah tutup. Jadi cikgu-cikgu sekolah pun dah ramai dah guna pelbagai medium untuk mengajar, pelbagai medium untuk beri latihan. Okey. Jadi semua dah dapat dah ID yang diberi oleh guru-guru kelas lah. ID MOE. Okey. ID ni dulunya dikenali sebagai ID Google Classroom. Sebenarnya tak tepat ada Google Classroom tu, sebab ID ni kita boleh guna untuk banyak lagi benda lain. Ni contoh ID Okey. Ada dua contoh ID sini. Alright. Okey, ID ni untuk pengetahuan semua sebenarnya adalah ID daripada Google. ID kita yang di Google Android phone kita tu sama. Cuma ID ni berakhir domain dia adalah menggunakan MOE. Jadi MOE bekerjasama dengan Google lah untuk buat servis perkhidmatan ni. Okay. Jadi mereka melanggarlah Google Suite for Education. Jadi semua student, semua pelajar di Malaysia dapat seorang satu ID ni. Jadi ID ni kita boleh guna untuk semua apps Google yang kita ada lah. Kita boleh guna untuk nak hantar email, guna Gmail. Nak set up photos account, guna Google Photos. Kita boleh guna untuk Google Drive. Okay, kita boleh guna ID ni untuk Google Meet, nak buat meeting, nak buat video conference. Okay. Okey, jadi ID ni ada banyak guna. Ada banyak, tapi saya nak share 3 lah dulu yang penting. Pertamanya, ID ni kita boleh guna untuk akses ke portal MOE. Okey. Untuk akses ke portal MOE, hanya yang ada ID ni saja. Kita kena login guna ID. Nanti kita tunjuk dia. Okey. Yang kedua, site pembelajaran sekolah. Sekolah dah buat site, okay, menggunakan Google Suite application yang diberi oleh KPM juga. Okay, dan yang ketiga yang popular sekarang ni lah, okay, Google Classroom. Okay. Jadi di lain sekolah lain lah, ada sekolah yang guna sepenuhnya Google Classroom. Tapi di sekolah SK Section 7 ni, kita bisa discuss itu, kita ada hantar borang soal selidik. Jadi ada kekangan sikit nak buat Google Classroom. Memandangkan ramai yang tak ada peranti, device, laptop, komputer, murid-murid berkongsi. Jadi sekolah decide untuk buat site. Sama je sebenarnya. Cuma site ni kita boleh setkan, okay, access dia open to all. Jadi murid-murid tak perlulah restricted dengan ID. Okay. Bagaimanapun kita akan pelan-pelan lah, slow-slow kita akan buat juga Google Classroom. Kita tengok kesesuaian nanti. Limitation bukan limitation, kekangan Google Classroom ni. Okay, akses hanya melalui ID MOE. Okay, ID ni ID yang saya sebut tadi adalah ID Google. Jadi kita kena register lah ID tu di setiap device kita baru kita boleh guna. Alright. Okay, sebelum tu ID MOE ni saya lagi sikit nak kongsi. Okay, ada diedarkan dalam grup WhatsApp mengikut kelas. Okay, password semua password default, nanti kita nak tukar nantilah. Password default dia saya type sini 1 Alias SK Section 7. Ini password default. Okay. ID ni jangan risau, ada orang tanya ada mengandungi maklumat peribadi ke? Tak ada. ID ni memang tak ada. ID ni cuma ada username dan nama penuh sahaja.
maklumat ibu bapa tak ada, maklumat nombor telefon tak ada, maklumat semua tak ada. Okey, jangan risau. Saya tunjuk nanti kalau tak percaya. Kemudian, bila kita dah login, jangan ubah, edit, tambah apa-apa maklumat personal di akaun ni. Okey. Kemudian, jangan enable two-step verification. Jangan update birthday. Jangan buat apa-apa. Yang kita boleh buat, cuma tukar password dan tukar profile picture sahaja. Okey. Kalau buat ni, saya explain lah. Okey. Di pihak sekolah kita ada kekangan. Alright, kalau student ubah edit ni, jadi kita nak reset password, ada kekangan sikit lah. Jadi susah. Panjang, saya nak cerita panjang. Jadi saya saran kepada semua, jangan ubah lah. Senang. Okay. Alright. Okay, seterusnya. Okay, saya tunjuk dulu cara login yang pertama. Okay, login ke portal MOE dengan menggunakan komputer personal, komputer peribadi. So, ni alamat address untuk ke portal moe.edu.my. Okay, saya buka Google Chrome browser saya. Nak guna browser lain pun boleh. Okay, so kita type alamat dia. Ini alamat moe.edu.my. Alright. Okay, sekarang ni browser saya. Okay, untuk personal komputer saya dah pre-register, pre-login guna personal ID, personal account Google saya lah. Okay, jadi tak boleh masuk macam tu. Sebab dia hanya boleh masuk menggunakan ID MOE sahaja. Saya masuk guna ID personal. Okay, memang tak boleh. Okay. Jadi, okay, tak boleh masuk. Jadi di satu browser ni saya nak bantu semua yang tengok video ni macam mana kita nak tambah macam ni. Nak tambah banyak user. Okay, so kita nak add account Google yang kedua, yang ketiga, yang keempat dalam satu komputer. Alright, okay. So klik button yang ada gambar ni. Okay. Klik add, tambah. Masukkan nama ni, nama student 1. Contohlah pilih gambar. Okey. Klik add. Ni nak klik create desktop shortcut. Tak nak ke terpulang lah. Tak ada keperluan Tak wajib lah klik add. Okey. So sekarang ni kita dah ada dah user student 1. Tadi ada ni saya punya personal. Ni kita nak add user kedua. Okay. So kita sign in lah. Kita sign in dan synchronize. Okay. Klik sign in. Masukkan ID yang kita dapat tu. Ada ID tadi. Okay. So saya copy je lah Okay. Okay. Password default adalah 1 alias SK section 7. Saya tunjuk. Okay, salah. 1. Okay, klik next. Okay, klik link data tu, klik. Okay, synchronization pun kita boleh klik enable kan. Okay, dah siap. So, sekarang ni saya boleh masuk dah lah moe.edu.my. Okay, klik log masuk. Okay, dah ada account ID MOE. Student ni saya guna ID, contoh ID MOE anak saya, dia student juga, pelajar sekolah. Okay, sekarang ni dah menu utama portal MOE. Okay, jadi kita ada menu murid, menu guru, menu sekolah, menu JPN, PPD. Okay. Alright, okay, sekejap. Saya nak tunjuk je lah sekejap So, katakanlah saya tutup browser ni. Saya tutup browser yang personal saya tutup. Saya buka Chrome browser. So, by default dia akan pergi ke last account yang dia tutup lah. Jadi, kalau katalah komputer ni dikongsikan dengan 3 orang, 4 orang anak. Setiap orang anak tu ada ID masing-masing.
Jadi kita register lah ID tu dekat account browser tu. Kita boleh pilih kita nak masuk guna ID mana. Ni account personal. So saya klik, saya tukar, nak masuk ID anak pertama dulu. So dah tukar automatik. Bila kita pergi ke Gmail pun, okay, dia tak ganggulah account Gmail personal kita. Dia akan automatik pergi ke account Gmail pelajar tersebut. Dia tak ganggu kita punya personal ID. Okey, ni okey, so balik ke portal MOE moi.edu.my. Okey, kita masuk lagi sekali. Alright, klik je account ni. Okey. Jadi ID ni ID pelajar, ID murid. Jadi dia cuma boleh akses ke menu murid lah. Kita tengok apa yang ada ni. Kalau boleh saya nak shortkan video ni, nak ringkas je. Jadi saya tunjuk sikit je lah okay, buku teks digital. Ni kita boleh download buku teks digital. Okay. Klik lah mana buku teks yang kita nak masuk, dia akan pergi ke paparan untuk download, muat turun ataupun nak tengok terus buku teks digital. Activity, okay, Google Classroom, Microsoft Teams, EduWeb TV. Ni EduWeb TV ni pautan dia sebenarnya link untuk ke EduWeb TV. Okay, ni laman pembelajaran yang sekolah dah buat. Yang kementerian dah buat. Boleh explore sendiri nanti ya. Microsoft Teams ni sama macam Google Meet lah. Boleh guna untuk video call, video conferencing. Okay, nanti explore sendiri. Ni yang menarik, KPM Play. KPM Play ni adalah siapa-siapa yang pernah belajar awal tahun 2000 dulu, tahun 2000, 2002, 2003, ada banyak CD game yang KPM bina. Game guna flash game. Okay. Siapa yang pernah guna sekarang ni dah jadi ibu bapa dah tu. Jadi KPM dah letak dah game-game tu. Dia letak dekat sini. Kita boleh download game-game pembelajaran yang KPM sendiri bina dengan kerjasama syarikat-syarikat. Okay. Jadi nak install ni kena install di PC lah, tak boleh install di komputer. Okay, nanti saya tak tunjuk lah cara nak install apa semua. Nanti tu semua boleh explore sini nanti. Okay, ada game English language, ada game science, BM. Saya dipahamkan banyak lagi dia nak masukkan. Jadi akan sentiasa di-update dari masa ke semasa lah. Okay, game bahasa Tamil. Ni semua boleh explore sendiri. Okay, kemudian kita pergi balik dulu ke menu activity, pergi menu utama, aplikasi. Okay, ni pun sebenarnya pautan sahaja, link sahaja kepada beberapa aplikasi-aplikasi yang kita boleh guna lah. Aplikasi ni ada banyak sebenarnya. Apps luar, okay, yang boleh membantu kita untuk belajar. Tapi ni apps yang telah di-approve lah by KPM. Okay, Kahoot, ramai dah guna Kahoot kat sekolah. Quizzes pun ramai dah guna. Okay, Blend Space ni buat apa, Waterlet ni buat apa, Plickers ni buat apa. Nanti boleh daripada asyik tengok YouTube, tengok Facebook, boleh buat bina. Okay, pelbagai, boleh cubalah apps-apps yang ada ni. Kemudian apabila kita klik aplikasi, sekarang ni kita di menu aplikasi. Okay, saya back balik kalau dah pening. Menu utama, menu murid, klik aplikasi. Okay, ni menu. Kemudian kita boleh juga pergi kepada aplikasi Google. Ada aplikasi Microsoft. Okay, kita klik dulu aplikasi daripada KPM. Ni pun sama je lah. Dia link sahaja kepada game-game yang KPM approve. Bukan game yang main kosong-kosong. Adalah game ni kita boleh main sambil sedikit elemen pembelajaran lah. Game apa ni, My System Veil. Ni Android game lah ni. Okay. Terusnya kita pergi ke aplikasi Google. Okay, ada Google Keep, Google Drive, Google Photos, Google YouTube. Yang menarik kalau siapa tak pernah guna Google Earth ni, install, klik Google Earth ni,
memang galik lah main. Ni bukan game, kita boleh mengembara lah tengok dunia. Dalam bentuk macam virtual reality lah. Kita tengok di skrin kita tu. Mana kita boleh katakan nak tengok minat bola. Okay, Stadium Juventus, type je Stadium Juventus. Saya tak klik lah ya. Nanti internet slow ni. Okay, kita boleh tengok Stadium Juventus tu dengan paparan 3D view-nya. Jadi kita boleh terpergilah tempat-tempat lain yang kita nak menarik, kita nak tengok. Google Maps ramai dah guna. Okay, Interland ni pun saya recommend untuk murid-murid atau ibu bapa untuk cuba. Cuma dia perlu kemahiran bahasa Inggeris tinggi sikit lah. Okay, Interland ni game, memang game. Game jawab kuis je, jawab soalan. Soalan ni soalan bahasa Inggeris. Soalan mengenai internet awareness lah. Internet awareness dalam bahasa Melayu tu apa ni? Kecaknaan internet, safety and security, macam mana kita nak avoid orang-orang yang mencurigakan. Game ni sesuai lah. Okay, untuk kita semua terokai. Klik, saya tak klik klik dan follow je step-step dia. Alright. Okay, lain-lain ni boleh cuba. Apa-apa nak cuba explore sendiri. Okay, YouTube semua tahulah, semua orang kenal YouTube. Auto draw, menarik nak melukis. Okay, tak apa, saya tunjuk-tunjuk sikit-sikit je. Okay, step back. Tadi Google, kita pergi ke Microsoft. Okay, ni Microsoft Office 365. Okay, kalau ada sesiapa nak cuba apa itu 365 Office, sepanjang lah nak cerita kat sini. Boleh klik lah. Akaun kita ni sebenarnya dah pre-link dengan akaun IDMUI ni. IDMUI ni dah link dengan Office Microsoft ID. So kita boleh guna untuk set up akaun Office 365. Okay. Office 365 ni macam web browsing jugalah. Web based Office. Okay. Bila kita boleh menaik macam guna Google Docs, kita boleh guna Google Microsoft Excel di web base saja, kita tak perlu install. Okay, right. Ni pun saya sangat recommend untuk pelajar-pelajar cuba Minecraft Hour of Code. Bagi yang minat pada programming language, okay, kita nak faham apa itu kaedah macam mana nak gunakan if else statement. Okay, nak guna repeat dalam programming language dia guna for. Okay, for apa situation dia, apa rules dia. Okay, apa situation dia, dan benda tu akan ulang lah. Okay, apa rules dia ni. Okay. Tak apalah, cubalah, saya recommend kan. Jadi murid-murid boleh cuba install di komputer yang ada akses kepada komputer peribadi sesuai lah. Hour of Code. Kita main Minecraft sebenarnya, game Minecraft. Minecraft ni pun boleh percuma je install. Okay. Kodu Game Lab, Skype ni sama-sama boleh cuba. Banyak sangat nak cuba ni. Saya recommend 1-2 dulu kita pakai Google Earth. Ni Minecraft Hour of Code. Yang ni nombor 7 ni Minecraft Education Edition. Okay, boleh cuba explore. Okay, bermain sambil belajar. Baik. Okay. Seterusnya macam mana nak tukar password. Ni. Patutnya ni yang ni dulu nak tukar password. So kita ada 2 cara lah nak pergi akses ke Google account ni. Pertama, cara melalui masuk ke portal MOE. Kita klik profile account. Ataupun kita pergi direct. Okay, macam saya sebut tadi, ID MOE kita ni sebenarnya adalah ID Google. So kita boleh terus ke accounts.google.com. Okay, dia pergi tempat sama. Ni kita klik daripada ni yang kita klik daripada portal MOE. Ni saya masuk direct. Okay, so di Google account kita ni, ni home. Ni home lah. Okay, personal info.
Okay, personal info, tengok memang tak ada apa-apa sebarang maklumat peribadi. Okay, ada cuma nama dan ID kita sahaja. Okay, jadi ini nak tukar gambar, profil Google account kita ni. Kalau tukar kat sini ni bertukar lah. Contoh, ni gambar lain, ni gambar lain. Okay. Kalau kita tak tukar gambar, dia keluar abjad je lah. A, B, C. Okay. So nak tukar, klik tukar and follow je step tukar dia. Okay, ni yang penting tukar password. So klik password. Okay, masukkan password lama, kemudian follow je step next, masukkan password baru. Okay, saya tak tunjuk Ni kita punya ID. Okay. Dan yang penting sini. Okay, ni dia bagi alert security issues found. Security issue found, so kita enablekan two-step verification, register mobile device untuk account ni. Yang ni saya tak cadangkan. Kalau boleh saya guna ayat, jangan buat. Okay, sebab susah admin sekolah nanti nak reset balik password. Normal kita lupa password, tak ingat password. Bila dah buat security register two-step verification nanti, admin sekolah rights untuk access nak reset tak tinggi pun. KPM bagi tak banyak pun rights. Susah kita orang nanti nak jaga account. Okay, manage your data and personalization. Just nak klik bolehlah klik, tapi jangan ubah apa-apa juga. Okay. Okay, baik. Ni personal information kita lah. Ni ada payment and subscription. Kita boleh register kita punya credit card number sini. Jangan register. Okay. Kalau yang ada yang register pun sebenarnya dia encryptkan data tu, tak ada je nombor ni super admin tu boleh nampak, tak boleh tengok pun. Cuma jangan register credit card number apa semua. Okey, selesai cara untuk tukar password. Klik di personal info, klik password, kemudian follow step dia. Kemudian tukar gambar profile picture. Lain-lain jangan ubah. Okay, seterusnya saya nak kenalkan dengan site sekolah yang saya sebut tadi. Okay, jadi sekolah dah bina dah site macam website lah. Okay, website ni pun kita bina guna Google account yang MOE bekalkan lah. Okay, jadi alamat untuk site tu, alamat ringkas dia gg.gg/laman SKS 7. Okey, saya besarkan mana ni? Okey, saya type tadi mana tadi? Okey, dia. gg.gg laman SKS 7 SKS 7. Okey, jadi type je alamat ni, boleh masuk ke laman site sekolah. Okey. Apa yang ada dekat site sekolah ni just pertamanya sedikit info lah mengenai sekolah, warga sekolah. Site ni pun kita akan sentiasa kemaskini lagi lah. Ada galeri gambar. Dan yang saya nak tunjuk sini digital learning. Okey. So klik pada digital learning ni. Kita dah ada site-site yang setiap subjek buat. Banyak lagi nak buat ni. Banyak lagi nak masuk kat guru-guru semua tengah bertungkus lumus buat. Okey, laman TMK tahun 4, 5, tahun 6 tak siap lagi sedang dikemas kini. Laman pendidikan KSSR, Anjung Sejarah. Okey, kita klik satu. Ni comel ni, klik bahasa Arab. Okey. Alright. Comel dengan kartunnya. Okay, boleh belajar lah. Ni yang cikgu sekolah section 7 sendiri buat. Okay, semua site-site ni. Kecuali yang laman khas KSSR ni adalah laman yang KPN jabatan buat. Lain-lain ada banyak semua, nanti kita akan linkkan kat sini. Alright. Okay. Jadi seterusnya last sekali adalah Google Classroom. Okay. Jadi untuk pengetahuan semualah, Google Classroom di sekolah section 7 kita soft landing dulu sebab hasil daripada soal selidik
kebersediaan murid-murid itu, yang soal CD yang kita hantar itu. Okey, masalah perkongsian device lah, peranti komputer kita share. Sebab site ni kita open, semua orang boleh masuk. Tapi kalau Google Classroom, wajib masuk, hanya boleh masuk menggunakan ID MOE. Tapi tak apalah, kita akan buat satu video khas untuk Google Classroom. Dan ni saya tunjuk sikit. So Google Classroom sama ada nak masuk melalui classroom.google.com ataupun daripada portal MOE ni pun kita boleh akses ke Google Classroom. Ada capaian dia, ada link dia ada. Namanya back. Pergi ke aktiviti Google Classroom. Ataupun yang dah biasa guna Google, kita masuk mana-mana Google site. Salah type. Kita masuk mana-mana Google page, dia ada button ni, button apps. So klik, ada juga Google Classroom kat sini. Kita cari lagi, kalau tak jumpa maknanya dia ada hidden ke bawah lah. Banyak sangat dia nak share. Tu cara-cara nak akses pada Google Classroom, Google Sites. Ini Google Classroom. So bila masuk Classroom ni, Google Classroom, pertamanya kalau cikgu tu ada buat Classroom, dah ada yang cikgu guna. Macam saya sebut tadi, kita ada kekangan lah, kekangan murid nak akses Google Classroom. Jadi cara dia, kalau lah ada cikgu tu share suruh masuk, kita klik kelas ni. Dan cikgu tu akan bagi kod kelas. Kod kelas tu kita type lah, contoh. So kita klik join. Ni saya buat contoh, bila mengarut-ngarut je. Nanti video khas mengenai cara guna Google Classroom saya akan tunjuk nantilah. Di siri video yang lain insyaAllah. Satu lagi saya nak share produk apps Google yang ada adalah Google Drive. Kita pergi ke drive.google.com. Drive. Alright, ni percuma diberi oleh KPM. Yang saya dimaklumkan bulan lepas, storage yang diberi ada limit 15 gig. Yang sekarang ni saya tak sure lah berapa limit dia, ataupun unlimited mungkin. Tak apalah. Jadi Google Drive ni satu cloud storage lah. Siapa yang pernah biasa guna, siapa yang maklum berkenaan cloud storage, yang mana kita simpan file-file kita semua dalam ni. Bila kita simpan dalam ni, maksud tujuan kegunaan ni, kita boleh akses file tu di mana-mana tempat yang ada komputer, yang ada internet. Masuk komputer mana-mana pun, file tu ada sini. So file tu tak hilang. Google Drive. Ni saya tunjuk sikit-sikit je lah ya. Untuk ada secara lengkap, secara detail tu tak perlulah. Mungkin kalau ada permintaan kita buat. Baik, terima kasih. Tu sikit ringkasan yang kita video ni hari ni. Yang penting adalah ni laman MOE. Sorry, ni site sekolah. Ni site sekolah. Masuk site sekolah, ada banyak site-site pembelajaran yang cikgu-cikgu dah buat. Kemudian portal MOE. Portal MOE beralamat di www.moe.edu.my. Baik, kemudian site pembelajaran, subjek. Ni site ni ada dalam laman SKS 7 lah. Semua boleh masuk melalui laman SKS 7. Kemudian kita ada Google Classroom. Google Classroom, kita akan soft landing. Ada sekolah yang wajib guna Google Classroom. Tak apa, di SKS 7 kita stick dulu dengan
site sekolah. Okey, berdasarkan soal selidik yang kita buat itulah. Okey, insya-Allah kita selalu bila kebersediaan tu dah okey, murid-murid pun rasa dah makin mahir, kita akan pergi pada kaedah-kaedah lain termasuk Google Classroom. Okey, terima kasih. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh message kepada apa-apa medium yang ada lah, WhatsApp sekolah, WhatsApp group, WhatsApp subjek, ada WhatsApp kelas ada. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.